Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi baik, insya-Allah semua murid-murid tahun 6 boleh buka buku teks awak, buku teks tajwid, dan sila lihat pada muka surat 30. Seperti yang tertera di skrin. Okey, muka surat 30 buku teks tajwid. Insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, dan di mana di bawah pelajaran keempat yang berbunyi antara bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi. Okey, baik. Di dalam Al-Quran ada beberapa riwayat bacaan yang digunakan oleh para qurra, dan kita orang Malaysia ataupun orang Nusantara, kita membaca Al-Quran mengikut kaedah ataupun riwayat daripada siapa? Hafs an Asim melalui tariq ataupun jalan Imam Asy-Syatibi. Okey, ini adalah secara ringkas tentang riwayat bacaan Al-Quran yang kita baca. Dan mengikut riwayat Imam Hafs dan Asim, ada beberapa jenis bacaan khas, yang mana bacaan itu luar biasa sikit daripada bacaan yang biasa. Apa benda perkara luar biasa ya baca dari segi bacaan mengikut riwayat Hafs dan Asim Tariq Syatibi? InsyaAllah kita akan tengok satu persatu. Tapi pada hari ini kita akan masuk kepada yang pertama terlebih dahulu, iaitu saktah. Saktah. Ada berapa semua sebenarnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 bacaan khas mengikut riwayat Hafs dan Asim Tariq Syatibi. Yang kita akan sentuh pada hari ini hanya satu sahaja, iaitu saktah. Apakah itu saktah? Okey. Tengok pada beberapa ayat yang Ustaz dah senaraikan di sini. Kita tengok ada 4 ayat. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kalla bal rana ala qulubihim. Ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qila man raqa. Ayat ketiga awak boleh cuba baca, dan juga ayat yang keempat. Jadi cuba perhatikan pada keempat-empat ayat ini ada beberapa persamaan. Cuba perhatikan apa dia persamaan dia. Okey, baik. Keempat-empat ayat ini ada satu hukum, iaitu hukum saktah. Contohnya bagi yang pertama ni kita tengok dekat sini. Contoh yang ayat kedua ada dekat mana? Dekat sini. Ayat ketiga dekat sini. Ayat keempat ada dekat sini. Keempat-empat ayat ini ada hukum, ada huruf sin dekat atas tu. Itu adalah tanda bagi hukum apa? Hukum saktah. Okey. Setakat ni Ustaz harap semua faham penjelasan Ustaz. Okey, seterusnya kita tengok kepada buku teks awak, muka surat 31. Okey, kita tengok pada muka surat 31. Awak boleh lihat pada buku teks awak lebih jelas. Okey, unit 1, saktah. Pertama sekali, pengertian saktah. Okey, apakah itu saktah? Saktah ialah memberhentikan bacaan tanpa nafas. Okey, ini perkara yang awak kena faham. Yang pertama sekali, saktah ni apa? Memberhentikan bacaan tanpa bernafas. Memberhentikan bacaan tanpa bernafas. Tak sama macam waqaf. Kalau waqaf, contoh kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita berhenti, kita ambil nafas. Itu kita sebut sebagai waqaf. Tetapi kalau saktah tak sama. Saktah bukan baca waqaf. Saktah kita apa? Kita berhenti tanpa bernafas. Macam mana? Sekejap lagi kita tengok pada misal-misal dia. Macam mana cara bacaan dia. Dan berapa lama? Dengan kadar 2 harakat.
Memberhentikan bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harokat. Okey. Kemudian apakah sambungan dia? Dan kemudian menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Kita kena gunakan nafas yang sama untuk sambung bacaan kita. Kalau waqaf, kita akan guna nafas yang baru. Contoh, Qul huwallahu ahad. Kita berhenti, kita ambil nafas baru. Allahu samad. Itu waqaf. Tetapi kalau saktah, kita kena guna nafas yang sama. Kejap lagi kita tengok macam mana cara ataupun kaedah bacaan dia. Okey, Okey, seterusnya kita tengok sekejap. Allah. Kita tengok pada bahagian yang kedua. Okey. Tanda saktah di dalam Al-Quran. Macam mana tanda saktah dalam Al-Quran? Tanda saktah dalam Al-Quran ialah huruf sin kecil yang terletak di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu. Macam yang Ustaz tunjuk tadi kan? Pada slide tadi, nampak tak? Ada sin kecil dekat atas bal dekat sini. Ketiga-tiga ni adalah contoh bagi saktah. Sebab apa? Ada tanda saktah, iaitu tanda sin kecil di atas perkataan-perkataan yang tertentu. Okey, baik. Okey, sekarang seterusnya. Okey, Ustaz highlightkan sikit supaya awak nampak. Sin kecil. Itu dia tanda bagi saktah. Okey, yang ketiga. Saktah hanya berlaku jika pembaca memilih untuk membaca secara wasal, iaitu sambung sahaja. Jika pembaca memilih untuk waqaf, iaitu berhenti, tidak harus dibaca saktah. Apa maksud dia kat sini? Maksud dia, contoh, kan, awak nak berhenti pada bacaan tersebut. Kita tengok contoh yang tadi. Mudah sikit kan? Contohnya, kita tengok contoh yang ketiga ni. Ayat yang ketiga ni. Dia tanda saktahnya berada di hujung kan? Okey. Jadi pada contoh ni pada surah Al-Kahfi awak boleh lihat. Jadi kalau kita nak sambung, barulah kita baca secara saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyu. Macam tu. Contoh kalau awak nak berhenti, walam yaj'al lahu 'iwaja. Awak nak berhenti. So kat sini tak perlu saktah, waqaf sahaja. Tetapi kalau awak nak sambung kena baca macam tadi. Ataupun contoh yang keempat ni. Contoh yang keempat ni kita nampak sikit kan sebab ada sambungan ayat dia. Okey, contoh kita tengok ayat yang keempat ni. Okey. Mim marqadina hadza. Itu bacaan apa? Saktah ke waqaf? Itu saktah. Sebab apa? Sebab ustaz berhenti secara selama 2 harakat, kemudian ustaz sambung dengan nafas yang sama. Sebab ustaz nak wasal, jadi ustaz kena saktah sebab ada tanda sin. Tetapi contoh, nampak tak ada tanda waqaf dekat atas tu kan? Ada tanda waqaf tu. Maksudnya nak berhenti boleh ke tidak? Boleh. So ustaz nak berhenti, ustaz baca je mim marqadina haza. Nampak tak perbezaan? Itu sebab bacaan secara waqaf. Ustaz berhenti dan ustaz ambil nafas yang baru. Jadi saktah ini hanya terpakai apabila bacaan kita itu adalah secara wasal, iaitu secara sambung. Kalau kita berhenti, tidak perlu saktah, boleh berhenti dengan cara yang biasa sahaja. Okey. Boleh Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, yang keempat. Okey, terdapat 4 tempat wajib saktah di dalam Al-Quran, iaitu di dalam ada beberapa tempat yang wajib. Iaitu pada surah Al-Kahfi ayat pertama, surah Al-Qiyamah ayat ke-27, surah Yasin ayat ke-52 dan juga surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Jadi ini adalah 4 tempat di dalam Al-Quran yang kita wajib
baca secara saktah. Okey. Ada juga beberapa tempat yang harus dibaca saktah. Ada tak semua tempat wajib. Ada tempat yang hukumnya harus sahaja. Bermakna nak baca secara saktah pun boleh, nak baca secara tidak saktah pun tidak ada masalah. Macam mana? Contohnya kita tengok pada perkataan antara kalimah maliyah dan halaka dalam surah Al-Haqqah ayat 28 hingga ayat 29. Ini contoh yang mana kita tidak wajib untuk baca secara saktah. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Maliyah halaka. So, dekat sini kita ada pilihan nak baca secara saktah ataupun tidak. Dekat maliyah ni kan. Kita boleh baca ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kita boleh baca secara saktah. Sebab apa ada tanda saktah di situ. Tetapi adakah wajib kita baca secara saktah? Tidak wajib. Harus sahaja. Kalau kita tak nak baca secara saktah, kita boleh wakafkan ataupun kita boleh masukkan terus. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maksudnya tidak wajib untuk kita saktah di sini. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua dalam surah Al-Anfal, iaitu antara kalimah alimum dan bara'atun. Contohnya, di akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Alimun ni perkataan terakhir dalam surah Al-Anfal, manakala bara'atun adalah perkataan pertama dalam surah At-Taubah. Jadi, dekat sini boleh baca saktah ataupun tak nak baca saktah pun tidak ada masalah. Innallaha bikulli syai'in alim. Nak berhenti pun boleh, nak baca saktah pun boleh juga, tidak ada masalah di sini Okey, baik. Seterusnya, ini ada misal-misal saktah dan cara bacaannya. Kita cuba tengok beberapa contoh supaya kita dapat faham dengan baik tajuk ini. Okey, misal saktah dan cara bacaannya. Okey, contohnya pada surah Al-Kahfi ayat 1 dan juga ayat 2. Ini contoh yang Ustaz baca pada awal-awal tadi kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Dekat mana saktah berlaku? Di antara perkataan iwaja dan juga qayyima. Kita berhenti secara dua harakat dan sambung semula dengan nafas yang sama. Iwaja qayyima. Nampak tak? Kalau berhenti wakaf lain. Kalau wakaf iwaja qayyiman, itu wakaf sebab kita ambil nafas yang baru. Okey. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula, kita tengok pada surah Yasin ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dekat manakah hukum saktah terjadi? Di sini, di perkataan mim marqadina dan juga haza. Mim marqadina dan juga haza. Qadina haza. Baca dia mim marqadina haza ma. Dua harakat dan nafas yang sama. Bukan nafas yang baru. Kalau nafas yang baru, itu disebut sebagai waqaf. Contoh yang ketiga dalam suratul Qiyamah. Wa a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qila man.
Raq. Oh, nampak tak? Ada dua harokat berhenti dan disambung dengan nafas yang sama. Sama dengan perkataan man dan juga perkataan raq. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Suratul Mutaffifin ayat yang ke-14. Sama juga pada perkataan bal dan juga rona. Ada tanda sakta di situ. Jadi kita baca dengan cara memberhentikan dengan kadar 2 harakat dan sambung semula dengan nafas yang sama pada bacaannya. Harap sangat awak boleh faham tajuk ini. Tajuk ini mudah untuk difahami insya-Allah. Dan kita akan jumpa banyak di dalam Al-Quran hukum-hukum ini. So lepas ni harapnya bacaan kita, kalau sebelum ni salah, dapat kita betulkan supaya bacaan kita itu mengikut kaedah tajwid. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.